الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat berhimpun pada hari ini bersama kita yang iktikaf. Mudah-mudahan amalan-amalan kita diangkat dan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dalam kitab kita masing-masing. Mari sama kita kongsi satu ayat pada tengah hari ini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurru iza tadaitum man dalla iza tadaitum ilallahi marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat yang dibacakan tadi adalah ayat yang mempertegaskan tanggungjawab yang sebenarnya dalam konteks Islam. Wahai orang beriman, alaikum anfusakum, hendaklah kamu menjaga diri kamu. Jadi jaga diri dalam konteks yang dimaksudkan oleh ayat ini bukan jaga diri kita. Kecenderungan manusia ni ialah untuk tidak campur hal urusan orang lain. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar menyatakan bagaimana ayat ini ditafsir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila kecenderungan para sahabat tak nak campur urusan jihad. Lalu Sayyidina Abu Bakar naik mimbar. Ini dinyatakan sendiri oleh Said Hawa dalam kitab Junnullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ketika menghurai ayat ni, dia menyatakan bahawa apa yang dibuat oleh para sahabat dalam konteks kehendak ayat bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Sayyidina Abu Bakar kata bukan makna jaga diri dan tidak campur segala urusan yang berlaku di sekitar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Said Hawa menyebut bahawa bila orang beriman menjaga dirinya bukan bermakna tidak mencampur urusan yang berkaitan dengan jihad, urusan berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, bukan. Tetapi ayat ini minta supaya setiap orang beriman memastikan bahawa agenda utama dalam konteks kehidupan orang beriman itu dilakukan sebaik yang mungkin. Hamka dalam tafsirnya menyatakan bahawa urusan yang berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyul 'anil munkar ini adalah urusan asasi dalam konteks kehidupan orang beriman. Tuan tengok ya macam mana kaitan takwa dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyul 'anil munkar. Jarang dalam konteks Islam ni dia isolate. Ini peranan diri, tak ada kaitan dengan yang lain, jangan.
Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman. Benda yang Nabi sebut tu kecil ya. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kalau dia tidak menyayangi saudaranya macam mana dia menyayangi dirinya. Jadi tak mungkin dalam konteks hadis dan Quran ni dia bertemu, tak mungkin. Quran suruh ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum, jaga diri kamu. Sedang Nabi SAW kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, sayang saudaranya. Saudaranya tu bukan konteks diri dia lah. Sebab Quran dan Sunnah itu saling terang-menerang antara sama lain. Jadi Hamka kata alaikum anfusakum, tidak memisahkan diri daripada menyeru yang ma'ruf, mencegah yang mungkar dalam konteks tugas asasi kehidupan orang beriman. Banyak ayat Quran kalau kita nak hubungkan antara al-amru bil ma'ruf wan nahyul 'anil munkar. Antaranya ayat yang mengangkat umat Muhammad, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kaitan iman, al-amru bil ma'ruf wan nahyul 'anil munkar sangat jelas. Jadi Hamka menyatakan bahawa dalam konteks ayat ini tidak terpisah daripada realiti sebenar kehidupan orang beriman. Bukanlah maknanya alaikum anfusakum, jaga diri, lalu kecenderungannya ialah tidak campur urusan yang sedang berlaku dalam konteks dunia hari. Tuan-tuan, kalau kita tengok negara-negara yang sedang diuji, antaranya Myanmar, saudara kita di Myanmar, apa sebab jadi apa itu? Satu, memang ujian daripada Allah. Dua, ialah apabila memisahkan diri daripada politik Islam. Kecenderungan dalam konteks dakwah ialah sembahyang. Katakan tu je. Politik taklah campur. Akhirnya mereka sekarang sedang disembelih. Sama juga di India. Umat Islam di India disembelih. Kenapa? Kecenderungan ialah untuk tidak campur urusan yang berkaitan dengan politik. Itu sebab Syekh Qutb ketika menafsir ayat ini, dia menyebut ada 4 perkara dalam konteks kepentingan jihad yang umat Islam, orang beriman mesti campur. Satu, membebaskan manusia daripada perhambaan kepada manusia. Jadi, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum, pada Syekh Qutb mesti meletakkan jihad nombor 1. Membebaskan manusia, menghamba diri kepada manusia, meletakkan kembali kuasa Allah Ta'ala. Itu sebab saya sebut dalam Zilal, ma'ruf yang paling mulia ialah menyerah diri, bahawa kehidupan orang beriman itu ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dia nak buat apa saja, daripada perkara kecil sampai ke besar dalam konteks kehidupan dia tu, Al-Quran dan Sunnah menentukan. Dan mungkar paling tercela, saya sebut dalam Zilal, mengangkat kuasa Allah dalam konteks kehidupan, membiarkan
kuasa yang lain daripada Allah mengatur kehidupan manusia. Sama ada dari kecil-kecil benda, serah pada orang lain, serah pada kuasa lain, sampailah ke sebesar-besar benda pengurusan negara, serah pada yang selain daripada Al-Quran dan selain daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkar tercela. Itu sebab tuan-tuan, dalam konteks realiti kehidupan hari ini, keadilan contohnya, tak ada boleh bawa keadilan ni kalau hukum manusia, melainkan hukum Allah Ta'ala. Yang kata hudud, yang kata qisas, inilah keadilan. Kenapa kita kata keadilan itu milik Allah, milik hukum Allah? Sebab yang menjadikan manusia ni ialah Allah. Lalu Allah tahu hukum yang mana sesuai untuk manusia. Sama ada hudud nak memberhentikan kemungkaran yang berlaku, ataupun qisas, balas balik. Ini hanya Allah saja yang mengetahui. Jadi saya kutub sebut, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Yang pertama, jihad perlu dijuangkan, sebab nak membebaskan manusia, menghamba diri kepada manusia. Dua, nak menegakkan syariat Allah, perlu kepada manusia yang berjuang. Dan yang nak berjuang tu ialah orang beriman. Itu sebab khitab ayat ni diseru ialah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Jangan pisahkan diri daripada jihad untuk menegakkan syariat Allah. Bila sebut syariat Allah nak ditegakkan, mesti ada datang kaedah fiqh. Apa dia? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan tertegak sesuatu yang wajib, melainkan dengannya jadi wajib. Dalam konteks menegak hukum dan syariat Allah, lalu dalam sunnah ditunjukkan. Nabi sebut, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu dengan jemaah. Mesti. Macam sembahyang juga. Yang sebelum tertegaknya sembahyang tu, semua wajib. Apa dia? Mengadakan kain wajib, mencari nafkah yang halal untuk membeli selai kain wajib, membeli kain wajib. Dia takkan datang boleh itu pi kedai beli kain, kedai mana pula kita nak beli. Nabi kata kalau beli kedai orang beriman, satu pahala. Beli kedai orang beriman yang ada kaitan saudara dengan kamu, dapat dua pahala. Pahala beli dengan pahala silaturahim. Yang ni semua wajib. Sama juga dalam konteks menegakkan syariat Allah, wajib hukum. Yang sebelumnya jadi wajib. Nombor satu ialah mengadakan jamaah. Balik rumah tuan-tuan, letak tangan dada. Sebulan dah puasa ni, masuk jemaah ke belum? Katalah belum. Tidak berkesan puasa yang berlaku pada tuan-tuan hari. Kalau belum lagi. Tapi kalau kita buat tindakan masuk jemaah yang nak memperjuangkan hukum Allah, berkesan puasa yang tuan-tuan lakukan. Sebab apa jaminan puasa? La'allakum tattaqun. Tak pada Quran, tak pada sunnah. Anjuran sunnah bila nak menegakkan hukum dan agama dan syariat Allah, Nabi kata alaikum bil jamaah. Kita mau bebas diri dari jemaah. Macam mana? Bertentangan dengan sunnah,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab orang beriman ni pergi ikut mana pun dia menang. Dalam konteks untuk melihat bahawa berlakunya perjuangan untuk menegakkan syariat dan hukum Allah di satu negara kafir. Macam mana fiqah dalam konteks negara kafir? Hendak ditubuhkan satu jemaah, memulakan satu usaha yang akhirnya ialah tertegaknya syariat Allah. Said Hawa dalam kitab Juzullah sebut, walau duduk di negara kafir, orang beriman tidak terlepas daripada usaha untuk menegakkan syariat Allah, mengadakan jamaah untuk menegakkan hukum dan agama Allah. Sini tuan-tuan, kalau orang beriman duduk dan jemaah, mati dia mati syahid. Sebab apa? Ikut sunnah. Kita, negara kita dah ada jemaah, kemudian masuk dalamnya, berjuang, mati pula, mati syahid. Itu sebab orang beriman tidak pernah kalah. Tak ada makna kalah dalam kamus orang beriman. Siang malamnya berjuang untuk menegakkan kalimah-kalimah Allah yang akhirnya Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada kita. Jadi masuk jemaah ini sebahagian sunnah. Perkataan hizbu ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh petik daripada surah Mujadalah. Hizbullah wa hizbus syaitan. Parti Allah, parti syaitan. Jadi dalam surah Mujadalah itu Allah menerangkan hal yang berkaitan dengan Hizbullah. Macam mana bentuk Hizbullah? Nak kepada Allah, nak kepada Quran, perjuangannya segala macam. Dan Allah Ta'ala juga menerangkan Hizbus syaitan, parti syaitan. Sebab tuan-tuan, dalam konteks kehidupan kita sudah pasti orang beriman itu sempena dengan tarbiyah bulan Ramadan ni, dia mesti memilih Hizbullah, bukan Hizbus syaitan. Yang lain daripada nak kepada Allah ni diistilahkan oleh Allah Hizbus syaitan. Madrasah Ramadan ni dah nak hujung dah, dah ending dah. Tapi kalau belum lagi berlaku perubahan untuk membuat pemilihan sama ada berada dalam Hizbullah atau Hizbus syaitan, belum lagi kita buat pilihan dan penentuan, Ramadan yang ada ni gagal. Pada tuan-tuan yang belum membuat pilihan itu, masih hendak lagi Hizbus syaitan dalam konteks kehidupan. Sedangkan ayat yang disebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, mesti menggabungkan diri dengan Al-Quran. La yadurrukum, tidak memberi mudarat kepada kamu. Dah dapat hidayah, tidak memberi mudarat kepada kamu orang yang disesatkan oleh Allah. Man dhalla iza tadaitum. Itu sebab perjuangan dalam konteks orang beriman itu akan bertemu mesti. Macam tadi dalam surah Mujadalah, Hizbullah wa Hizbus syaitan, al-ma'ruf, munkar. Orang beriman dengan orang sesat. Dhalla ni tuan-tuan, dalam Al-Quran ada 31 ayat. Antaranya waladhdallin, ayat mudah. Dhal, sesat tu. Ayat paling mudah
daripada 31 ayat dalam Al-Quran, waladhdallin. Kita minta lindung jangan masuk golongan orang sesat. Atau disebut oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 141, wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dalalan ba'ida. Siapa yang kufur kepada Allah, stesen kufur yang pertama Allah, lawan Allah Ta'ala, datang tarbiyah madrasah Ramadan, gagal mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mencari jalan dalam konteks apa sepatutnya dibuat untuk Allah Ta'ala, gagal, tak ada makna Ramadan. Wa malaikatihi, stesen kedua berlaku kesesatan ialah tak setuju dengan malaikat. Ni ada golongan, kita tak dengar ada orang Melayu, tapi Yahudi dia tidak setuju dengan malaikat Jibril. Pasal apa Yahudi tak setuju malaikat Jibril? Sebab Jibril mendedahkan rahsia Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi heran, macam mana Muhammad tahu hai kita ni? Dia pergi tanya, Muhammad, kamu tahu hai kami ni dah kan? Nabi kata, Jibril beritahu. Jibril musuh kami, kata mereka. Wa kutubihi, orang yang stesen sesat yang ketiga ialah wa kutubi, kitab Allah, ayat-ayat Allah. Itu sebab tuan-tuan, dalam konteks asas yang paling bawah sekali, dalam konteks mengelak diri daripada terkena azab Allah, jangan tak setuju yang Allah Ta'ala punya. Semayang orang setuju, puasa orang setuju, zakat orang setuju, haji 30-40 ribu pergi. Kalau tak ada kota lah, 20 ribu pergi, punya setuju. Mari hukum Allah. Itu sebab tema janji ditepati tak boleh pakai. Kena tukar, sehati, sebangsa, sejiwa. Sejiwa, sehati, sebangsa. Pasal apa? Janji ditepati ni Allah Ta'ala je yang janji tepat. Kalau nama manusia, macam-macam janji yang dimungkiri. Saya, tuan-tuan, terdedah kepada janji mungkir. Tetapi Allah, innaka la tukhliful mi'ad, Allah tidak pernah memungkiri janji. Itu sebab bila nak letak nilai Allah pada manusia, kena buat apa? Kena buat Abdul Razak, contohnya Abdul Razak. Mana boleh manusia mengambil nilai Allah? Oh, nak propaganda pun ayat lain lah, janganlah ayat itu, ayat Allah Ta'ala punya kau ambil. Kita baca doa belah malam, Allahumma lakal hamd, anta rabbus samawati wal ard wa man fihin. Segala puji bagi engkau ya Allah, engkau lah Tuhan kepada langit, bumi dan segala isinya. Walakal hamd, dan segala puji milik engkau.